Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan A6 akan membentangkan kupasan pluralism dalam sebuah filem yang dikenali sebagai filem PK. Sebelum itu, biar saya memperkenalkan ahli dari kumpulan kami yang terdiri daripada tiga ahli kumpulan. Yang pertama adalah saya, Izzuddin Nur Razak Mahdi. Yang kedua adalah Muhammad Fadlan Roslan. Dan yang ketiga adalah Nik Imran Nik Suhaimi. Kita mulakan pembentangan ini dengan dimulai oleh saya. Pengenalan pluralism. Pluralism berasal daripada istilah bahasa Inggeris plural yang merujuk kepada kewujudan lebih dari satu entiti. Dalam konteks falsafah moden, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah plural dalam karya akademiknya yang bertajuk The Pluralistic Universes. Bermula dari penggunaan itulah, maka istilah pluralism mula digunapakai dalam konteks politik, budaya, etika, moral dan juga agama. Manakala dari segi falsafah pula, pluralism agama adalah sebuah falsafah yang cuba menjustifikasikan kewujudan pelbagai agama dan dakwaan yang dibuat oleh setiap agama terhadap kebenaran agamanya yang merupakan religious truth claim. Falsafah ini pada mulanya berkembang di barat dan telah mendapat perhatian global sejak akhir kurun ke-20. Falsafah pluralism agama menganjurkan fahaman bahawa setiap agama mempunyai pandangan, perspektif, respon dan berbeza-beza terhadap Tuhan ataupun kebenaran mutlak. Disebabkan wujudnya pelbagai dakwaan itulah, maka timbul persoalan tentang dakwaan manakah yang paling tepat dan benar. Mengapa setiap agama memberikan pendapat yang bertentangan dengan ketuhan, kebenaran mutlak. Pluralism agama cuba menjustifikasikan bahawa setiap dakwaan kebenaran itu adalah relatif dan bukan mutlak. Oleh yang demikian, falsafah ini menganjurkan agar pengiktirafan bukan sahaja diberikan kepada kewujudan pelbagai agama, malah dakwaan terhadap Tuhan kebenaran mutlak yang dipegang oleh setiap agama. Latar belakang filem PK. Filem ini adalah sebuah drama komedi satira India yang diterbitkan pada tahun 2014 yang diarahkan oleh Raj Kumar Hirani. Filem ini dibintangi oleh Amir Khan sebagai PK, Anushka Sharma sebagai Jagu yang merupakan jurnalis, Susan Singh Rajput sebagai Sapras yang merupakan kekasih Jagu dan para pelakon lainnya. Di India, filem ini merupakan filem terlaris sepanjang zaman pada tahun 2014 yang telah berjaya meraih kutipan sebanyak 100 juta dolar US. Ringkasan filem PK. PK menceritakan tentang seorang atau boleh dikenali sebagai seekor makhluk asing yang telah datang ke bumi untuk membuat misi pemantauan di Rajasthan. Watak PK dijayakan oleh Amir Khan. Dalam erti kata lain, PK di India bermaksud mabuk. Setelah mendarat ke bumi, PK tidak dapat kembali ke planet asalnya kerana alat komunikasi yang merupakan sebuah loket yang membolehkan dia menghubungi kapal angkasa yang telah dicuri oleh manusia. Lalu, dalam misi pencarian kembali loket tersebut, dia telah berteman dengan seorang wartawan televisyen dan mencari pertanyaan berkaitan dogma agama dan tahyul. Di planet PK, mereka berkomunikasi dengan menggunakan sentuhan, justeru tiada ruang untuk berbohong. Ini menyebabkan PK berasa hairan apabila manusia sering bercakap sesuatu yang berbeza dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Apabila PK cuba untuk mencari semula alat komunikasi tersebut, manusia-manusia yang ditemukannya mengatakan bahawa hanya Tuhan yang dapat membantunya. Tetapi, PK menjadi keliru apabila mendapati manusia menyembah pelbagai jenis Tuhan. Percubaan PK untuk mencari Tuhan yang membantunya cari alat komunikasi telah menemukan dengan pelbagai agama. Pada mulanya PK menyangka bahawa hanya ada satu Tuhan sahaja di dunia ini. Negara India populasi pluralism. Negara India merupakan negara terbesar yang memiliki lebih dari 1,307 bilion penduduk pada tahun itu yang merupakan 2014 dan kini telah melonjak lebih tinggi dengan memiliki kepelbagaian agama yang terdiri pada masyarakat tempatan telah mewujudkan perpaduan yang saling menjaga keharmonian dari keagamaan masing-masing. Kepelbagaian agama ini terdiri daripada agama Hindu yang merupakan agama yang dianuti majoriti masyarakat di India dan manakala diikuti oleh agama Islam, Kristian, Sikh dan juga Jain adalah selebihnya. Pluralism di India pencetus filem PK. India merupakan negara besar yang memiliki kebudayaan yang penuh dengan segi resmi dan juga pluralism budaya. Sebagai negara yang memiliki kebudayaan fahaman dan aliran keagamaan yang berbeza, India merupakan negara yang memiliki tarikan dari negara barat yang lain. Pluralism telah muncul di India sejak abad ke-15 dalam gagasan-gagasan Kabri 1440 hingga 1518 dan juga Nanak 1469 hingga 1539 sebagai pendiri agama segi resmi. Namun, gagasan yang membahas mengenai pluralism ini sebelum dapat diterima oleh negara lain sehingga hanya terkenal dan diamalkan di India sahaja. Pada arah globalisasi yang semakin kuat, telah muncul peneliti yang tertarik dengan budaya Barat Timur yang mewujudkan adanya interaksi antara kebudayaan dan agama di dunia.
Jadi, Rajkumar yang merupakan penulis filem ini telah menjadikan konsep kehidupan masyarakat yang berbudaya ini sebagai satu filem yang boleh dipertunjukkan kepada masyarakat berkaitan nilai pluralisme yang ada di sekeliling mereka. Terusnya, konsep pluralisme dalam filem. Yang pertama adalah kepercayaan. Di dalam filem, konsep kepercayaan yang ditunjukkan oleh pengarah berkaitan bagaimana masyarakat mempercayai sesuatu dari aspek pluralisme seperti bagaimana manusia mempercayai kepada takdir yang Tuhan telah tentukan berdasar agama yang dituntut. Hal ini dipertunjukkan dalam scene di mana Jagu dan Saprat telah mempersetujui untuk berkahwin di sebuah gereja, namun seorang tapaswi yang merupakan ketua agama menyatakan takdir akan memisahkan mereka dengan sepucuk surat yang dikirim. Lalu kejadian seperti ini betul-betul berlaku dan ini ramai mempercayai dengan takdir Tuhan dari tapaswi, namun ia merupakan salah faham yang didiskualifikasikan sebagai wrong number. Beliau merupakan seorang penipu yang mengaku bahawa diri dia adalah perantara dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah budaya. Dari segi budaya, memperlihatkan bagaimana nilai pluralisme diterapkan pada pemakaian. Di dalam filem ada sebuah scene di mana warna pemakaian menentukan status seseorang dan ini adalah budaya dari setiap agama di sana. Sebagai contoh, bagi masyarakat Hindu, seorang wanita yang memakai sari berwarna putih adalah merupakan seorang perempuan yang berstatus janda yang kehilangan suami. Manakala warna putih bagi penganut agama Kristen adalah suci yang digunakan dalam majlis perkahwinan, serta warna hitam merupakan warna kosong dan baik bagi penganut agama Islam sebagai kain menutup aurat bagi wanita. Namun, bagi Kristen pula ia adalah warna yang bagi majlis majlis kematian, upacara kematian. Dan yang ketiga adalah amalan. Konsep pluralisme dari amalan amat jelas dipertunjukkan dari masyarakat Hindu yang melakukan ibadat di sebuah kuil dengan memberi patung Tuhan serta alat penyembahan untuk disajikan kepada Tuhan mereka. Apabila penyembahan ini dilakukan dengan memecahkan buah kelapa dan disimbah dengan air suci serta dikalungkan dengan bunga sebagai ritual penyembahan pada Tuhan. Masyarakat penganut mereka juga menyediakan sebuah tabung di kuil bagi mengumpulkan sumbangan dan setiap penganut diharuskan memberi sumbangan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan mereka. Ini adalah amalan bagi mereka yang dilakukan setiap hari ketika hendak beribadat. Dan yang keempat adalah spiritual. Konsep ini dipertunjukkan bagaimana seseorang mempunyai kelebihan berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Seperti adegan tapaswi yang mengakui dirinya adalah ketua agama dari semua agama yang merupakan perantara Tuhan yang membolehkan dirinya mendengar bisikan Tuhan serta menyampaikan pesan Tuhan kepada masyarakat. Dengan kelebihan ini, dia telah memperoleh banyak pengikut dengan menumbuhkan sebuah agama baru yang dikendalikan olehnya. Dengan ini, ramai yang mempercayai dan meminta tolong segala permasalahan diselesaikan darinya dengan bertanyakan soalan pada Tuhan mereka. Namun, beliau merupakan seorang pendusta. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya untuk bahagian ini. Sekian dari saya, mempersilakan Encik Muhammad Fadlan Roslan untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum semua. Okey, untuk part saya akan membincangkan tentang penyampaian nilai pluralisme kepada masyarakat. Untuk nilai ini ada dua je, iaitu yang pertama sifat kehambaan dan ketak sopan. Nombor dua adalah penunggang agama. Di dalam filem ini, pengarah menyampaikan mesej dengan baik mengenai dua perkara. Sifat kehambaan menunjukkan manusia sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan. Ini dapat dilihat ketika fikir mencari Tuhan dalam semua agama. Manakala mengenai ketak sopan apabila manusia sanggup mengikut dan mempercayai apa sahaja yang diperkatakan oleh penunggang agama secara bulat-bulat tanpa selidik dan mendalami ilmu agama. Untuk bahagian penunggang agama adalah ini adalah mesej paling besar yang diingin disampaikan oleh pengarah di dalam filem ini. Bab mengenainya dah sangat banyak dipaparkan dengan pelbagai tata fikir. Bagaimana fikir berjaya mengubah pendirian ramai orang terhadap Sami yang mengambil kesempatan terhadap ke atas masyarakat dengan memperalatkan nama Tuhan. Okay. Untuk poin pengajaran dari filem fikir, ada tiga iaitu pertama bercakap jujur, nombor dua adalah bekerja keras dan nombor tiga tolong menolong. Okay. Untuk bercakap jujur, fikir bercakap jujur dengan janggut tentang kebenaran semua ceritanya. Janggut tidak mempercayai seluruh cerita fikir dengan yang menjelaskan bahawa ia adalah seorang alien dan memiliki keunikan cara komunikasi sesama makhluk sejenisnya. Ini dapat dia di mana
untuk maklumnya tidak menggunakan lisan ataupun bahasa untuk bercakap, tapi melalui menyentuh tangan orang untuk diajak berkomunikasi. Sebagai contoh, ketika mereka tengah berbual, datang seorang pakcik tua yang menunjuk tangan PK untuk meminta wang kerana isterinya sangat sakit. Melihat keadaan itu, PK memberi Janggu semakin yakin bahawa PK itu berbohong kerana sekitar tempat ini tiada klinik. PK kemudian menceritakan lelaki itu bukan minta wang untuk isteri sedang sakit, tapi untuk membahagikan isterinya yang sedang menyambut hari perkahwinan mereka. Untuk poin nombor 2 adalah bekerja keras. Nilai kerja keras yang ditunjukkan oleh PK hampir sepanjang filem ini. PK diutuskan untuk meneliti kehidupan di bumi dan dia kehilangan remote-nya untuk mengendalikan pesawatnya. Misinya berubah menjadi misi mencari remote-nya. Dia berusaha dengan memahami kehidupan manusia dari segi komunikasi, berpakaian, kehidupan sosial dan sehingga beragama. Contoh, ketika PK pergi ke Mandawar ke Delhi untuk mencari remote-nya, usahanya dengan bertanya kepada polis. Namun polis mengutuknya, mengejeknya dan mengatakan hanya Tuhan yang dapat membantunya untuk mencari remote kontrolnya. Okey, next dia meminta pertolongan kepada Tuhan meskipun pada awalnya fahaman tentang Tuhan dan agama keliru sehingga dia harus mengalami penganiayaan oleh para pengikut agama. Untuk poin yang terakhir adalah tolong-menolong. Nilai suka tolong-menolong berkali ditampakkan dalam movie PK. Sebagai contoh, ketika PK memberi duit kepada Janggu yang tidak memiliki duit untuk balik ke rumah kerana duit ini diambil oleh ahli agama. Ini semasa Janggu ditangkap oleh ahli agama dan PK, dan Janggu menolongnya dengan membayar duit untuk menyelamatkan PK. PK juga memberikan wang kepada lelaki tua yang ingin memberikan kebahagiaan untuk isterinya di hari ulang tahun isterinya perkahwinan. Tidak hanya itu, ketika lelaki itu berniat untuk membayar wang ringgit PK menolak dan kata tidak perlu untuk mengembalikannya. Bahkan dia menambah lagi duit kepada lelaki tua itu. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Imran Rasulullah bin Usaimi dan saya akan menerangkan beberapa kesan pluralism terhadap individu dan juga masyarakat. Antara kesan pluralism yang membawa kebaikan kepada individu adalah ia mampu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memahami dan menghargai keberagamaan yang ada di setiap kalangan masyarakat. Selain itu, hal ini dapat membantu individu untuk mengembangkan empati dan toleransi terhadap orang lain yang berbeza dengan mereka. Selain itu, pluralism juga dapat memberikan individu kebebasan untuk memilih agama, ideologi atau pandangan yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Namun, bagi individu yang beragama Islam, perkara ini amatlah ditegah dan dilarang sama sekali. Ianya sesuai untuk individu yang beragama lain. Selain kebaikan, pluralism juga memberi keburukan terhadap individu. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat pluralistik, individu dapat merasa tidak nyaman atau tertekan oleh tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan yang berbeza. Selain itu, ada juga potensi terjadinya konflik antara kelompok yang berbeza kerana perbezaan pandangan dan norma yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Selain individu, pluralism juga memberi impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Antara beberapa fakta dan kesan pluralism terhadap masyarakat ialah pluralism meningkatkan inovasi dan kreativiti.
Dengan adanya pertukaran idea oleh dan pemikiran yang beragama di masyarakat, akan tercipta satu sifat kerjasama yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam diri setiap masyarakat. Selain itu, pluralisme meningkatkan keseimbangan masyarakat dengan adanya keberagamaan yang stabil dan diakui oleh semua pihak. Maka akan tercipta suasana yang stabil di masyarakat sehingga dapat mengurangi potensi menjadinya konflik antara kaum dan agama. Akhir sekali, pluralisme meningkatkan keadilan sosial dengan adanya keberagamaan. Maka setiap individu akan merasa diakui dan dihargai sesuai dengan identiti dan kepentingannya sehingga dapat meningkatkan keadilan sosial di masyarakat. Pluralisme dapat menimbulkan beberapa cabaran bagi individu, antaranya ialah kemampuan beradaptasi. Individu mungkin mengalami kesusahan dalam beradaptasi dengan perbezaan budaya, agama atau pendapat yang berbeza. Selain itu, individu mungkin merasa tidak selesa dengan perubahan yang diakibatkan oleh pluralisme seperti perubahan lingkungan sosial atau perubahan dalam struktur masyarakat. Intoleransi. Individu mungkin tidak toleran terhadap perbezaan budaya, agama atau pendapat yang berbeza yang dapat menyebabkan masalah kekerasan atau diskriminasi di dalam sesetengah kelompok itu. Akhir sekali, dilema identiti. Individu mungkin merasa tidak diterima di satu kelompok dan sukar untuk menemukan identiti yang sesuai dengan jenis-jenis yang berbeza dari masyarakat. Oleh kerana itu, penting bagi individu untuk memperkuat kemampuan toleransi dan beradaptasi agar dapat mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam masyarakat pluralis dan belajar menghormati dan menerima perbezaan yang ada. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi pluralisme dapat berkisar dari masalah toleransi dan integrasi sampai mencetus masalah kekerasan dan diskriminasi. Salah satu kelompok mungkin memiliki lebih banyak kuasa dan pengaruh dibandingkan kelompok lain, yang dapat menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoriti. Selain itu, konflik budaya masyarakat yang terdiri dari pelbagai kelompok budaya dapat mengalami konflik ketika ada perbezaan pandangan antara kelompok-kelompok tersebut. Akhir sekali, masalah ekonomi. Kelompok minoriti mungkin lebih miskin atau kurang mampu dibandingkan dengan kelompok majoriti. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara dua pihak tersebut. Oleh kerana itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuatkan toleransi dan dialog antara kelompok agar dapat mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam masyarakat pluralis. Pluralisme dapat menimbulkan beberapa cabaran bagi negara. Antaranya adalah konflik sosial. Negara mungkin harus mengatasi konflik yang muncul dari perbezaan budaya, agama atau pendapat yang berbeza dalam masyarakat. Ia supaya mengatasi ketidaksamaan yang muncul dari perbezaan kemampuan ekonomi dan sosial yang ada di antara masyarakat. Negara harus mengatasi perbezaan agama dalam masyarakat serta menjaga agar tidak terjadi konflik antara agama dan untuk menjaga stabiliti. Selain itu, tugas menegakkan hukum. Negara harus menegakkan hukum dan menjamin keselamatan bagi semua warga negaranya tanpa diskriminasi. Meskipun perbezaan budaya, agama atau pendapat, negara harus menjamin perlindungan bagi kelompok minoriti yang mungkin mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Akhir sekali, peraturan yang konsisten. Negara harus membuat peraturan yang konsisten dan sesuai dengan keadaan sosial, budaya dan agama yang berlaku di negara tersebut agar ia tidak menimbulkan konflik atau masalah di kemudian hari. Kesimpulannya, negara perlu untuk membuat kebajikan dan program yang sesuai untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat pluralis dan memberikan perlindungan dan pelayanan yang sama untuk semua warga negaranya. Langkah mengatasi nilai pluralisme untuk individu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengatasi nilai pluralisme. Pertama, individu perlu menerima dan menghargai kepelbagaian yang ada
di dalam kalangan masyarakat, termasuk keberagamaan, agama, budaya dan juga fahaman. Selain itu, mereka harus memahami pandangan dan kepercayaan orang lain. Kita tidak semestinya mengikuti fahaman mereka, cukuplah sekadar menghormatinya, dan seterusnya. Kita juga haruslah bersikap toleransi dan menghargai prinsip-prinsip toleransi. Terapkanlah dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, bagi individu Islam, mereka haruslah menghormati dan menghargai fahaman di antara kaum. Walaupun kita tidak percaya ataupun beramal dengan fahaman tersebut, langkah mengatasi isu pluralisme untuk masyarakat. Masyarakat mampu menciptakan suasana terbuka, melayan semua individu di kalangan masyarakat secara sama rata dan adil. Selain itu, menghormati hak asasi sesama manusia bagi semua kelompok, tidak kira kaum dan agama. Yang ketiga, menyediakan kemudahan yang inklusif bagi setiap masyarakat, terutamanya bagi mereka yang memerlukan perhatian dan kemudahan khas. Akhir sekali, kita juga mampu memperbanyakkan majlis agama bagi masyarakat beragama Islam. Ini untuk menerapkan nilai kebaikan yang dapat diperoleh dari pluralisme dan juga menjauhkan diri dari terpesong dari ajaran agama Islam. Buat negara, kita mampu memahami dan menghormati prinsip toleransi dan keberagaman yang merupakan dasar dari masyarakat yang sejahtera dan adil. Negara juga mampu mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi yang terjadi dalam kalangan masyarakat, termasuk diskriminasi terhadap agama dan kaum. Akhir sekali, negara mampu mempromosikan toleransi dan empati terhadap orang lain yang berbeza dengan kita dengan cara menghargai dan menerima perbezaan yang ada. Kesimpulannya, dalam pembentikan ini, dalam filem PK, ia menceritakan kepelbagaian amalan dan budaya agama di India, termasuk agama Hindu, Islam, Kristian, Sikh, Syiah dan juga Jain. Konotasi dalam filem ini juga menjelaskan bagaimana setiap agama mempunyai keyakinan, adat dan amalan yang unik. Filem ini menekankan pentingnya menghormati dan memahami kepelbagaian keyakinan dan amalan agama dan perlu untuk mengambil semua orang dengan hormat tanpa prasangka dan tidak boleh campur tangan dalam urusan agama orang lain. Itu sahaja pembentangan kumpulan kami mengenai pluralisme di dalam filem PK dan juga beberapa pendapat lain mengenai isu pluralisme. Sekian, terima kasih.